Bertemu kita lagi dalam video yang berkaitan dengan had dan keselanjaran. Okey, untuk bahagian yang kedua ini iaitu kita akan saya akan memberi penjelasan apakah yang dinamakan sebagai keselanjaran. Dia adalah lanjutan daripada konsep had yang telah saya jelaskan dalam video yang sebelum ini. Selanjar ini bermaksud sesuatu graf ataupun raja dikatakan selanjar jika pada titik-titik tertentu graf tersebut tidak terputus. Itu kita boleh melukis graf tersebut tanpa ada titik yang terputus. Jadi graf tersebut adalah dikatakan selanjar. Ini bermakna jika ada titik yang terputus dalam satu graf dengan bermaksud graf tersebut tidak selanjar pada titik-titik tersebut. Contohnya seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.2, kita ada beberapa graf yang berwarna hijau, merah dan biru, dan kita dapati graf tersebut bila kita lukis ada bahagian yang di mana dia terputus. Seperti di antara merah dengan biru ada satu bahagian yang dia terputus, dan juga bahagian warna biru dan hijau ni juga ada bahagian dia terputus pada titik X4. Begitu juga kita ada titik-titik yang warna hitam, titik-titik yang berwarna putih yang menunjukkan bahawa graf tersebut juga terputus pada titik tersebut. Okey, jadi ada beberapa keadaan yang menyebabkan graf tersebut adalah tidak selanjar ataupun terputus. Jadi kalau lihat dalam bahagian di bawah ni, berdasarkan rajah 5.2, kita lihat keadaan yang pertama. Pada titik X1, fungsi tersebut tidak selanjar, fungsi f tidak selanjar pada titik X1 kerana nilai fungsi tersebut tidak tertarif. X1 bukan merupakan domain, iaitu apabila X pada titik X1, fungsi tersebut tidak selanjar kerana pada titik X sama 1, nilai Y tiada di situ. Nilai Y tidak tertarif. Nilai Y tidak dapat dikira. Jadi itu menyebabkan fungsi tersebut adalah selanjar. Tidak selanjar pada titik X1. Manakala pada titik X2, fungsi tersebut tidak selanjar kerana nilai fungsi tersebut iaitu fx2 nilainya tidak sama dengan nilai had apabila x menghampiri x2. Ini sebagaimana yang kita dah buat sebahagiannya dalam pada bahagian sebelumnya. Apabila x menghampiri 2 sama ada daripada kanan hingga kiri, kita dapati fungsi tersebut dia akan menghampiri titik yang berwarna putih, sama ada daripada kanan ataupun daripada kiri. Ini menunjukkan fungsi tersebut mempunyai had. Namun begitu, pada titik x sama dengan 2, bila saya letak nilai x sama dengan 2, nilai fungsi tersebut y akan sama dengan nilai pada titik yang berwarna hitam. Dan titik warna hitam ni dia tidak berada di kedudukan yang sama dengan titik yang berwarna putih. Jadi ini bermaksud pada titik yang berwarna hitam, nilai y, nilai bagi fungsi tidak sama dengan nilai had. Jadi ini kes yang kedua, fungsi tidak selanjar kerana walaupun nilai fungsi tersebut tertarif, tetapi nilai fungsi tersebut tak sama dengan nilai had. Okey, seterusnya pada keadaan yang ketiga. Pada titik X3, fungsi tersebut juga tidak selanjar kerana fungsi tersebut tidak mempunyai had. Kerana had sebelah kanan tak sama dengan had sebelah kiri. Jadi dalam kes ni kalau kita lihat, lagi sekali fungsi tersebut mempunyai nilai fungsi. Pada titik yang berwarna hitam ini ada nilai fungsi, tetapi apabila X menghampiri 3 daripada sebelah kiri, kita dapati fungsi tersebut menghampiri titik yang berwarna hitam. Manakala apabila X menghampiri 3 daripada sebelah kanan, dia menghampiri titik yang berwarna putih. Di mana nilai titik yang berwarna putih berada lebih tinggi daripada titik yang berwarna hitam, menggambarkan nilai yang berbeza. Jadi had fungsi tersebut tertarif, tetapi had sebelah kanan tak sama dengan had sebelah kiri, yang menggambarkan bahawa had bagi fungsi tersebut tidak wujud. Dalam erti kata lain, fungsi tersebut juga tidak selanjar jika had dia tidak wujud. Manakala contoh pada X4, fungsi tersebut juga tidak selanjar kerana disebabkan had bagi fungsi tersebut tidak wujud. Iaitu ini kes apabila X menghampiri X4 daripada sebelah kanan, nilai fungsi tersebut akan menghampiri negatif infinity. Nilai dia semakin kecil. Tetapi apabila X menghampiri 4 daripada sebelah kiri, nilai fungsi tersebut akan menghampiri positif infinity ataupun dia semakin meningkat. Ini menunjukkan bahawa fungsi tersebut juga tidak mempunyai had. Jadi berdasarkan gambar rajah ini, kita ada beberapa keadaan yang boleh kita gunakan sebagai rujukan untuk menentukan sama ada fungsi tersebut selanjar ataupun tidak selanjar pada titik-titik yang tertentu. Contohnya di sini pada titik X1 dia tidak selanjar kerana fungsi tersebut tidak tertarif. Di sini fungsi tersebut tertarif pada X2, tetapi nilai fungsi tak sama dengan nilai had.
di sini fungsi tersebut tertakrif, ada titik warna hitam, tetapi had sebelah kanan tak sama dengan had sebelah kiri, had tidak wujud. Dan kes yang keempat, X4 juga fungsi tersebut tidak tertakrif, di mana had bagi fungsi tersebut adalah tidak wujud. Jadi umumnya apa yang cuba saya sampaikan di sini ialah sesuatu fungsi tersebut, kalau anda lihat bahagian ini, sesuatu fungsi tersebut adalah selanjar pada titik X sama dengan A jika dan hanya jika 3 syarat berikut dipenuhi. Ada 3 syarat yang mesti dipenuhi untuk menentukan fungsi tersebut selanjar ataupun tidak selanjar. Okay. Yang pertama, fungsi tersebut mesti tertakrif pada titik A. X sama dengan A adalah merupakan domain bagi fungsi tersebut. Itu kalau kita boleh tulis sini, apabila X sama dengan A, nilai Y wujud. Nilai fungsi tersebut wujud, iaitu X, A ialah domain bagi FA. Iaitu nilai fungsi tersebut wujud pada titik X sama A. Yang kedua, nilai had bagi fungsi tersebut apabila X menghampiri A adalah wujud. Jadi had sebelah kanan mesti sama dengan had sebelah kiri. Iaitu kalau kita tulis dalam konteks had ni, had apabila X menghampiri A daripada sebelah kanan mesti sama dengan had apabila X menghampiri A daripada sebelah kiri, iaitu dia memberi gambaran bahawa had tersebut wujud. Dan yang ketiga, nilai had mesti sama dengan nilai fungsi. Contohnya kalau saya dapat nilai fungsi adalah contohnya pada titik X sama dengan 10, nilai fungsi sama dengan 3, nilai had juga mesti sama dengan 3. Dan ketiga-tiga keadaan ini mesti berlaku untuk memastikan bahawa fungsi tersebut selanjar pada titik X sama dengan A. Okay, itu konsep bagaimana untuk kita menentukan sama ada fungsi tersebut selanjar ataupun tidak. Okey, pada bahagian 5.9 iaitu keselanjaran dan bentuk fungsi. Lazimnya bentuk-bentuk fungsi polinomial, iaitu yang bentuk linear, kuadratik, log dan eksponen adalah satu fungsi yang selanjar di mana-mana. Manakala fungsi rasional, iaitu fungsi nisbah fx bagi gx juga adalah selanjar di setiap nilai x dengan syarat pembawah ada gx tak sama dengan ataupun berbeza dengan kosong. Iaitu dalam ayat fungsi rasional tidak selanjar pada titik di mana pembaginya bernilai sifar, tetapi selanjar pada titik-titik yang lain. Contohnya kalau kita lihat pada contoh 5.36 ni, ada dua fungsi kuadratik yang telah dinisbahkan, x kuasa 2 tolak 3 bagi dengan x kuasa 2 campur 2x tolak 8. Kalau kita lihat fungsi ini satu persatu, fungsi yang di atas dia adalah selanjar pada mana-mana titik, fungsi yang di bawah juga adalah selanjar pada mana-mana titik. Tetapi apabila kita nisbahkan dia, fungsi tersebut tidak semestinya selanjar. Contohnya pada titik, apabila nilai pembawah fungsi tersebut iaitu x kuasa 2 tolak 3, nilai pembawah ni sama dengan kosong. Dan apakah nilai x yang menyebabkan nilai pembawah tersebut sama dengan kosong? Kita ada x kuasa 2 campur 2x tolak 8. Kita boleh dapat nilai tersebut sama dengan kosong pada titik x sama dengan negatif 4, x sama dengan 2. Okay, ini anda boleh cari nilai tersebut dengan menggunakan rumus kuadratik. Jadi pada titik x sama dengan 4 dan x sama dengan 2, pembawah bagi fungsi tersebut sama dengan kosong. Dalam erti kata lain, pada nilai tersebut, nilai fungsi tersebut tidak wujud dan fungsi tersebut adalah tidak selanjar pada titik x sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Manakala fungsi eksponen, seperti mana yang pernah dilukiskan sebelum ni dalam bahagian sebelumnya, juga adalah fungsi yang selanjar pada mana-mana titik. Jadi bila kita melukis fungsi tersebut, kita pastikan tidak terputus. Begitu juga bagi fungsi log, juga adalah merupakan fungsi yang selanjar pada mana-mana titik bagi semua nilai x sama dengan O. Jadi bila kita melukis fungsi eksponen ataupun fungsi log, kita perlu pastikan fungsi tersebut tidak terputus pada mana-mana titik, kerana dia memenuhi ciri-ciri selanjar tadi. Seterusnya, bagaimanakah untuk menentukan keselanjaran fungsi? Tadi kita dah tahu ada 3 syarat yang mesti dipenuhi untuk memastikan fungsi tersebut selanjar ataupun tidak. Kita cuba lihat contoh 5.37. Andaikan soalan dia ialah tentukan sama ada fungsi-fungsi berikut selanjar pada titik yang ditentukan. Fungsi yang diberi ialah fx ataupun y sama dengan 4x kuasa 2 campur 3x campur 2. Tentukan sama ada fungsi tersebut selanjar pada titik x sama dengan
X sama dengan 5. Jadi syarat yang pertama ialah, kalau kita lihat tadi, yang pertama ialah kita tentukan sama ada fungsi tersebut tertakrif pada titik, sama ada fungsi tersebut tertakrif atau pada titik X sama dengan 5. Dan arti kata lain, yang pertama kita boleh dapat F5 sama dengan berapa? Adakah fungsi tersebut tertakrif ataupun tidak? Dan ini bermaksud, apa yang perlu dilakukan ialah gantikan X sama dengan 5 ke dalam fungsi ni. Jadi kita akan dapat 4 darab 5 kuasa 2 campur 3 darab 5 campur 2 sama dengan 117. Yang kedua, kita perlu tentukan sama ada apakah had bagi fungsi tersebut apabila X menghampiri 5. Adakah had dia wujud ataupun had dia tidak wujud. Dapatkan had sebelah kanan dan juga had sebelah kiri bagi fungsi tersebut. Betul, untuk dapatkan had sebelah kanan, kita boleh tulis seperti ini, iaitu had apabila X menghampiri 5 daripada sebelah kanan bagi fungsi Fx tadi. Iaitu kaedah dia sama, kita menggantikan X sama dengan 5 ke dalam fungsi tersebut dan kita selesaikan, kita dapat nilai dia 117. Begitu juga apabila X menghampiri 5 daripada sebelah kiri, kita gantikan 5 ke dalam fungsi tersebut, kita akan dapat nilai X dia adalah, nilai had dia ialah 117. Jadi ini adalah contoh yang menunjukkan nilai pada titik X sama dengan 5, nilai fungsi ialah 117 dan nilai had juga adalah, nilai had adalah wujud. Dan ini kita boleh buat kesimpulan, fungsi tersebut adalah selanjar pada titik X sama dengan 5. Okay, ini contoh bukti yang boleh kita gunakan untuk mengatakan fungsi-fungsi polinomial, iaitu fungsi kuadratik ialah fungsi yang selanjar pada mana-mana titik. Okay, lihat contoh yang kedua. Katakanlah saya ada fungsi gx sama dengan x kuasa 2 campur 3x campur 5 bahagi dengan x tolak 1. Kita nak tentukan sama ada fungsi tersebut selanjar pada titik x sama dengan 1. Langkah yang pertama, gantikan x sama dengan 1 ke dalam fungsi tersebut untuk mendapatkan nilai bagi fungsi. Jadi apabila kita gantikan x sama dengan 1 ke dalam fungsi tersebut, kita akan dapat jawapan 1 kuasa 2 campur 3 darab 1 campur 5, 9 bagi dengan 0. Kita akan dapat jawapan dia tidak tertakrif. Jadi syarat pertama tidak dipenuhi. Nilai fungsi tersebut tidak tertakrif. Jadi dia tidak mempunyai titik yang berwarna hitam pada titik koordinat x sama dengan 1, pada titik koordinat x sama dengan 1. Oleh yang demikian, di sini kita dah boleh buat kesimpulan bahawa fungsi gx tidak selanjar pada titik x sama dengan 1 disebabkan dia tidak, nilai fungsi tersebut tidak tertakrif. Okey, contoh yang ketiga. Setelah saya ada fungsi y sama dengan 16 per x kuasa 2 jika x lebih besar atau sama dengan 2, dan fx sama dengan 3x tolak 1 jika x kurang daripada 2. Saya nak tentukan adakah fungsi tersebut selanjar ataupun tidak pada titik x sama dengan 2. Jadi langkah yang pertama, seperti biasa, gantikan x sama dengan 2 ke dalam fungsi. 16 bagi 2 kuasa 2, 4, kita dapat jawapan 4. Kemudian tentukan had sebelah kanan dan had sebelah kiri. Had sebelah kanan ialah nilai-nilai yang lebih besar daripada 2. Jadi nilai fungsi yang terlibat ialah 16 per x kuasa 2. Apabila x menghampiri 2 daripada sebelah kanan, had bagi fungsi tersebut adalah sama dengan 4. Bagaimana pula dengan had sebelah kiri? Had sebelah kiri ialah nilai-nilai yang dihampiri oleh x melalui nilai yang lebih kecil daripada 2. Iaitu fungsi yang terlibat ialah 3x tolak 1. Jadi saya gantikan nilai fungsi tersebut. Nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi 3x tolak 1. Saya dapat jawapan dia adalah 5. Okay, di sini menunjukkan had sebelah kanan sama dengan 4, tetapi had sebelah kiri sama dengan 5. Had sebelah kanan tak sama dengan had sebelah kiri. Oleh yang demikian, fungsi tersebut, had bagi fungsi tersebut tidak wujud pada titik x sama dengan 2. Ini bermaksud fungsi tersebut tidak memenuhi syarat yang kedua untuk menentukan sama ada dia selanjar atau tidak. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa fungsi tersebut tidak selanjar pada titik x sama dengan 2. Kenapa dia tak selanjar? Kerana had tidak wujud walaupun nilai fungsi tersebut adalah wujud. Okay, itu 3 contoh bagaimana untuk menentukan keselanjaran. Kita lihat dia punya nilai fungsi wujud atau tidak, dan nilai had dia wujud atau tidak, dan nilai had dan nilai fungsi mesti sama untuk fungsi tersebut selanjar. Jika salah satu daripada 3 tersebut tidak berlaku, maka kita boleh buat kesimpulan fungsi tersebut adalah tidak selanjar pada titik tersebut.
Seterusnya, cuba kita lihat contoh 5.38. Andaikan soalan dia, tentukan pada titik di mana fungsi tersebut tidak selanjar. Dalam kes ni, fungsi tersebut diberi, tetapi titik di mana fungsi tersebut mungkin tidak selanjar tidak diberi. Jadi anda perlu mencari apakah titik di mana fungsi tersebut tidak selanjar. Okey, ada beberapa perkara yang boleh diberi pertimbangan untuk titik-titik yang boleh diberi pertimbangan untuk kita menentukan sama ada fungsi tersebut selanjar ataupun tidak pada titik tersebut. Yang pertama, kalau contoh begini, kita lihat di manakah titik di mana fungsi tersebut berubah. Iaitu kat sini jelas pada titik apabila x tersebut melalui titik x sama dengan 3. Iaitu sebelum x sama dengan 3, kalau x kurang daripada 3, fungsi tersebut berbentuk kuadratik x kuasa 2. Tetapi apabila x bernilai 3 dan ke atas, fungsi tersebut menjadi linear pada titik x campur menjadi linear, iaitu fungsi x campur 6. Jadi ini adalah satu titik yang boleh diberi pertimbangan untuk menentukan sama ada fungsi tersebut selanjar ataupun tidak. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni ialah kita ulang balik 3 langkah tadi. Yang pertama, kita kira adakah ni fungsi tersebut tertakrif pada titik x sama dengan 3 tadi. Iaitu yang pertama, gantikan x sama dengan 3 ke dalam fungsi. Apabila x sama dengan 3, bahagian fungsi yang digunakan ialah x campur 6. Jadi 3 campur 6 sama dengan 9. Kemudian dapatkan had apabila x menghampiri 3 daripada sebelah kanan dan apabila x menghampiri 3 daripada sebelah kiri. Apabila x menghampiri 3 daripada sebelah kanan, nilai yang lebih besar daripada 3, nilai fungsi tersebut ialah 3 campur 6 sama dengan 9. Manakala apabila x menghampiri 3 daripada sebelah kiri, nilai yang lebih kecil daripada 3, nilai fungsi tersebut ialah 3 kuasa 2 sama dengan 3 darab 3 sama dengan 9. Jadi di sini menunjukkan had sebelah kanan apabila x menghampiri 3 daripada sebelah kanan sama dengan nilai had apabila x menghampiri 3 daripada sebelah kiri, iaitu nilai 9. Jadi kita boleh buat kesimpulan pada titik x sama dengan 3, fungsi tersebut mempunyai had. Dan syarat yang ketiga juga dipenuhi, iaitu nilai fungsi sama dengan 9 sama dengan nilai had sama dengan 9 apabila x menghampiri 3. Kesimpulan yang kita boleh buat di sini ialah jika fungsi tersebut selanjar pada titik x sama dengan 3, bermaksud fungsi tersebut juga adalah selanjar pada mana-mana titik. Kes yang kedua, kalau lihat di sini, ini agak panjang sikit. Kalau kita lihat saya ada satu fungsi struktur juga, cuma di sini kita ada fungsi tersebut dia berubah pada titik x sama dengan 1. Titik perubahan dia. Jadi kat sini kata apa yang dikatakan oleh fungsi ini. Fungsi f(x) sama dengan x campur 1 jika x lebih besar atau sama dengan 1. Tetapi apabila x kurang daripada 1, fungsi tersebut akan menjadi fungsi nisbah x kuasa 2 tolak 9 sama bagi dengan x campur 3. Jadi titik pertama yang perlu kita pertimbangkan ialah titik di mana fungsi tersebut berubah. Okey, titik yang kedua yang perlu diberi perhatian ialah apabila kita ada fungsi nisbah seperti begini, kita perlu tentukan sama ada bahagian pembawah fungsi tersebut boleh bernilai kosong ataupun tidak. Oleh kerana kita ada x campur 3, x campur 3 akan sama dengan kosong apabila x sama dengan negatif 3. Jadi ini bermaksud fungsi tersebut berkemungkinan besar tidak selanjar pada titik di mana, kalau kita lihat di sini, pada titik di mana pembawah tadi sama dengan kosong, iaitu apabila pada titik x sama dengan negatif 3. Jadi ini kaedah yang kedua, titik untuk mempertimbangkan titik nilai-nilai x yang tertentu untuk menguji sama ada dia selanjar ataupun tidak. Itu yang pertama, saya ulang. Kita lihat di mana bahagian dia terputus tadi, iaitu pada titik x sama dengan 1 dan juga pada titik x sama dengan negatif 3, iaitu bahagian fungsi yang kedua ni dia akan bernilai pembawah dia bernilai kosong. Jadi cuba kita uji pada titik x sama dengan 1 dan pada titik x sama dengan 3. Okey, cuba lihat pada titik x sama dengan 1, apa yang kita perlu lakukan? Ulang langkah seperti yang disebutkan tadi. Adakah nilai fungsi tersebut tertakrif pada titik x sama dengan 1? Ya, bila kita gantikan x sama dengan 1, kita dapati nilai fungsi tersebut tertakrif, iaitu y sama dengan 2. Bagaimanakah had sebelah kanan? Apabila x menghampiri 1 daripada sebelah kanan, nilai yang lebih besar daripada 1, nilai had dia wujud sama dengan 2.
Apabila X menghampiri 1 daripada sebelah kiri. Apabila X menghampiri 1 daripada sebelah kiri. Okay, ini ada tertinggal ya. Anda letak apabila X menghampiri 1 daripada sebelah kiri. Letak simbol negatif di situ. Anda akan dapati apabila X menghampiri 1 daripada sebelah kiri, fungsi yang digunakan ialah fungsi yang di bawah ni, X kuasa 2 tolak 9 campur X campur 3. Gantikan X sama dengan 1 ke dalam fungsi tersebut. Nilai yang diperoleh ialah negatif 2. Jadi ini bermaksud had sebelah kanan tak sama dengan had sebelah kiri. Oleh yang demikian, fungsi tersebut had tidak wujud apabila X menghampiri 1. Dan kesimpulan seterusnya yang kita boleh buat ialah oleh itu fungsi tersebut adalah tidak selanjar pada titik X sama dengan 1. Okey, kes yang kedua, pada titik X sama dengan negatif 3. Kita ulang langkah yang sama. Gantikan X sama dengan 3 ke dalam fungsi tersebut. Dan kita selesaikan adakah fungsi tersebut tertarif. Kita dapati fungsi tersebut tidak tertarif pada titik X sama dengan negatif 3. Kita akan dapat kosong bagi kosong, jawapannya tidak tertarif. Jadi kita boleh terus membuat kesimpulan bahawa oleh kerana fungsi tersebut nilai Y dia tidak tertarif, nilai fungsi dia tidak tertarif, kita boleh buat kesimpulan bahawa fungsi tersebut adalah tidak selanjar pada titik X sama dengan negatif 3. Okey, bahagian terakhir untuk kuliah ini ialah yang berkaitan dengan jenis-jenis ketakselanjaran. Ada beberapa jenis ketakselanjaran yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama ialah ketakselanjaran tak terhingga. Suatu fungsi dikatakan mempunyai ketakselanjaran tak terhingga pada titik X sama dengan A jika sekurang-kurangnya satu daripada had satu arahnya, satu sisinya sama ada bernilai positif infinity ataupun negatif infinity apabila X menghampiri A. Jadi kalau lihat dalam contoh di bawah ni, dalam contoh 5.39 yang di bawah ni, pada fungsi X 1 per X pada titik X sama dengan kosong, iaitu apabila X menghampiri kosong daripada sebelah kanan, fungsi tersebut akan bernilai positif infinity. Tetapi apabila X menghampiri kosong daripada sebelah kiri, fungsi tersebut juga akan menjadi semakin kecil, iaitu dia menghampiri negatif infinity. Jadi ini kes di mana fungsi tersebut mempunyai ketakselanjaran tak terhingga. Dia tidak selanjar kerana had dia tak wujud. Satu menuju infinity, satu menuju negatif infinity. Dan pada titik tersebut jenis ketakselanjaran dia ialah ketakselanjaran tidak terhingga. Kes yang kedua ialah ketakselanjaran finite. Apakah yang dinamakan ketakselanjaran terhingga? Dia berlawanan dengan ketakselanjaran tak terhingga tadi. Sesuatu fungsi dikatakan mempunyai ketakselanjaran finite pada titik X sama dengan A bila nilai had sebelah kanan, X menghampiri A daripada sebelah kanan, dan X menghampiri A daripada sebelah kiri wujud. Kedua-dua nilai had ni wujud, tetapi nilai dia berbeza. X fungsi tersebut mempunyai had di sebelah kanan, mempunyai had di sebelah kiri, tetapi nilai dia berbeza yang menyebabkan had bagi fungsi tersebut tidak wujud. Cuba kita lihat contoh. Bagaimanakah contoh fungsi yang ketakselanjaran terhingga ni? Katakanlah saya ada fungsi contoh 5.40. Saya ada fungsi gx sama dengan x campur 5 jika x lebih besar daripada 1, gx sama dengan 6 jika x sama dengan 1, dan gx sama dengan x tolak 5 jika x kurang daripada 1. Okay, pada titik x sama dengan 1, bila kita kira nilai fungsi tersebut, kita tahu nilai fungsi tersebut wujud apabila x sama dengan 1, apabila x sama dengan 1, gx sama dengan 6. Dan apabila kita kira nilai had bagi fungsi tersebut, had sebelah kanan dia, apabila x menghampiri 1 daripada sebelah kanan, nilai yang lebih besar daripada 1, fungsi yang digunakan ialah x campur 5, had dia ialah 1 campur 5 sama dengan 6. Tetapi apabila x menghampiri 1 daripada sebelah kiri, x menghampiri 1 daripada sebelah kiri, nilai yang lebih kecil daripada 1, kita perlu gunakan x tolak 5, kita dapati had dia ialah negatif 4. Di sini jelas menunjukkan had sebelah kanan positif 6, had sebelah kiri positif 4. Had sebelah kanan wujud, had sebelah kiri pun wujud. Tetapi oleh kerana nilai had sebelah kanan tak sama dengan nilai had sebelah kiri, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa fungsi tersebut tidak mempunyai had. Had dia tidak wujud apabila x menghampiri 1. Dalam kes ni, nilai fungsi tersebut tertarif, dia mempunyai titik hitam tersebut, tapi nilai had dia tidak wujud. Jadi dia dikatakan mempunyai ketakselanjaran finite pada titik x sama dengan 1.
Dan yang terakhir dikenali sebagai ketakselanjaran kehilangan titik. Apakah yang dimaksudkan sebagai ketakselanjaran kehilangan titik? Sesuatu fungsi dikatakan mempunyai ketakselanjaran kehilangan titik, ketidakselanjaran kehilangan titik pada titik X sama dengan A bila fungsi tersebut tidak tertakrif pada titik tersebut, tetapi had dia adalah wujud. Contohnya kalau saya ada seperti dalam contoh 5.41, saya ada fungsi HH X kuasa 2 campur 2X tolak 3 bagi X tolak 1 pada titik X sama dengan 1. Bila kita kira nilai X sama dengan 1, apa yang kita dapat ialah kita gantikan X sama dengan 1 ke dalam fungsi, kita akan dapat keadaan kosong bagi kosong, iaitu tidak tertakrif. Fungsi tersebut tidak tertakrif pada titik X sama dengan 1, iaitu dia akan berwarna, ada titik yang berwarna putih, bukan titik yang berwarna hitam. Tetapi apabila saya kira had dia, apabila kita kira had bagi fungsi tersebut, had bagi fungsi tersebut adalah wujud, sama ada daripada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Iaitu bila kita jumpa kes kosong per kosong, kita perlu faktorkan, kita akan dapat nilai had dia adalah sama dengan 4. Dalam kes ni, fungsi tersebut mempunyai had tetapi tidak tertakrif pada titik X sama 1. Kesimpulannya kita boleh katakan fungsi tersebut adalah tidak selanjar, iaitu ketidakselanjaran kehilangan titik pada titik X sama dengan 1. Jika kita rujuk kembali rajah 5.2 ni, ada beberapa konsep ketakselanjaran yang boleh kita labelkan di sini. Contohnya pada titik X sama dengan 4, dia lebih merujuk kepada ketakselanjaran tak terhingga, iaitu salah satu daripada had bagi fungsi tersebut menghampiri negatif infinity ataupun positif infinity. Manakala pada titik X sama dengan 3, dia dinamakan sebagai ketakselanjaran finite, iaitu terhingga. Fungsi tersebut tertakrif, ada titik hitam, tapi nilai had dia tak sama dengan nilai had sebelah kanan, tak sama dengan nilai had sebelah kiri. Jadi nilai had bagi fungsi tersebut tidak wujud. Manakala pada titik C, fungsi tersebut mempunyai had sebelah kanan sama dengan had sebelah kiri, tetapi nilai bagi fungsi tersebut tidak tertakrif. Dia dikenali sebagai ketakselanjaran kehilangan titik. Jadi ini contoh yang boleh kita wakilkan jenis-jenis ketakselanjaran berdasarkan gambar rajah. Okey, itu saja untuk kuliah bagi had dan keselanjaran. Semoga video ini dapat membantu anda memahami topik had dan keselanjaran ini, dan kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih.